Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, itulah suasana pagi dekat rumah kebun saya. Uh, suara pun suara bobong tidur. Uh, ni pagi ni sebenarnya nak kutip lada, nak buat nasi goreng pagi ni. So stok lada kat rumah tak ada. So kita pergi kutip kat luar lah kan. Saya nak kongsikan dengan korang cara tanam, antara cara tanam yang terbaik dengan situasi kita sekarang yang nak segera, dengan situasi kita yang untuk rumah flat, untuk rumah yang tak ada tanah, untuk orang yang tak ada pengalaman menanam. Dan cara tanam ni sangat ringkas, tak perlu tanah banyak, tak perlu matahari yang beria sangat, nak buat pun cepat, hasil yang kita boleh kutip tu pun cepat. Okey, saya pun tak pernah buat cara ni dan saya pun nak buat. So kita sama-sama buat lah. Jadi sekiranya saya tunjukkan cara, tapi saya tak ada result lagi. Tapi bila dah, insyaAllah bila ada result, maksudnya dalam kiraan hari-hari dia yang sepatutnya tu, saya akan tunjukkan hasil dia. So saya tunjukkan cara dulu sebab supaya korang boleh buat cepat-cepat. So tak perlu nak tunggu result daripada saya. Result hasil tanaman tu. Sebab sebelum ni sebenarnya dah ada banyak video tentang benda tu, tapi biasanya orang Malaysia kurang guna teknik ni. Sebab kita biasa makan sayur yang dah besar tu. Okey. So ni saya nak tunjukkan cara ni biasa orang luar negara, orang putih lah kan. Nak kata orang putih tak jugalah, tapi ramai orang luar pada Malaysia yang guna teknik ni. Dan dia nutrien bagus, tak payah nak risau pasal kau nak kena pakai sarung tangan ke kan, nak kena berpanas ke, nak kena cari tanah yang beria-ria ke, tak perlu. So tu, jom kita buat. Okay, yang kita perlukan botol, tak kisahlah saiz apa. Kalau besar banyaklah boleh tanam, kalau kecil-kecil bolehlah sikit-sikit, tapi cukuplah untuk seharian guna kan, untuk sehari punya menu. Okay, kalau kecil-kecil nak kena banyak lah, kalau besar nak sekali tanam je. So ini saya pakai botol yang paling kecil sekali, 200 ml kot, lebih kurang. Okay, ni saya dah potong dia punya ni separuh. Okay, tu ni kita kita tak guna dah. So lepas tu buat lubang, dia punya bawah ni buat lubang, koyakkan sikit dengan guna pisau. Nampak tak tu? Buatlah 4 ke kan. Lepas tu boleh isi media. Ni saya guna ni adalah peat moss. Okey. Sedang macam ni je. Lepas tu benih yang saya guna ni benih sawi bunga. Okey, sawi bunga. Okey, kita dah isi benih dia rapat-rapat lah. Okey, kira macam sebab microgreen ni dia tak perlu ruang yang banyak. Okey, sebab kita ambil pucuk dia je. So kita dah isi benih tu, kita cover sikit dengan peat moss ni. Lepas tu kita siram ni. Lepas tu kita letak tepi tingkap ke, okey, tempat yang ada cahaya sikit lah. Dia tak perlu cahaya yang banyak sangat. Okey, boleh letak macam tu je. Kalau ada lapik apa-apa yang boleh buat
dia stabil, lagi bagus lah ya. Ni salah satu contoh lah guna botol. So kalau ada botol, kalau ada botol besar, mungkin boleh lah buat 2 jenis ke kan, sawi dengan brokoli ke, kangkung ke. Tapi biasa kangkung untuk microgreen tak apa sesuai. Dia biasa sesuai microgreen ni sunflower, sawi, kacang saya tak pasti kalau dekat Malaysia ni kita guna jenis apa. Biasa dia orang guna sweet pea. Jadi kat Malaysia ni, bagi saya sendiri, saya tak makan benda tu. Bukan tak makan, saya tak pernah makan. Jadi saya guna apa yang ada je lah, apa yang biasa kita makan. Ni pun biasa, ni pun stok benih yang saya ada je. Okay, ni salah satu contoh. Ni satu lagi, nyamuk. Bekas minum air. Kalau ada stok kat rumah tu kan, selalu beli air, boleh lah guna. Ni saya lubangkan dia punya bawah untuk supaya air tak terperak air. Kalau macam tak ada benda nak bagi lubang macam ni, saya lah apa-apa yang boleh tampung supaya bawah ni berongga, supaya air tu macam penutup botol ke kan, penutup botol lama ke, letak kat bawah ni. Tapi terbalikkan lah, jangan takung macam tu, terbalikkan. Supaya air tu dia tak terperap sangat dalam ni, dia tak merosakkan akar lah. Okay, ni kita isi ni. Kalau ni contoh, boleh untuk bayam, boleh untuk kangkung. Okay, kalau yang ni tadi untuk yang microgreen. Okay, isi pig moss tak perlu banyak pun. Kalau korang beli untuk yang sekilo pun dah cukup. Okay, ni. Lepas tu boleh isi benih. Okay, ni benih bayam hijau bulat. Bayam hijau bulat, dia ni halus. Okay, kalau kita nak penuhkan sikit lagi pun boleh. So ini tak perlu, maksudnya tak perlu banyak, sebab kita nak maksudnya sebab kita perlu pokok ni dalam keadaan yang besar. Jadi kita perlukan daun dia, bukanlah dalam keadaan microgreen ni dia macam anak pokok, tunas dia cambah kan. Ni banyak ni. Okey, tabur. Okey, banyak tu je, dah cukup. Kita siram. Siram betul-betul. So dah, kita boleh letak kat tepi tingkap, kita boleh letak dekat mana-mana ya yang ada cahaya sikit. Okey. Bayam ni senang nak tumbuh. InsyaAllah mudah. Okey, lepas tu tu je yang saya rasa sesuai untuk orang-orang yang kritikal lah dia punya situasi kan, yang tak ada tanah, yang tak ada tempat nak menanam. Ini kalau penuh satu ni tumbuh, dan ambil masa dalam 20 hari dah boleh kutik. So nak tunggu ni 20 hari, korang boleh makan yang ni dulu. Sementara yang ni besar. Okey. Ni dalam masa seminggu. Sehari tu 2 kali lah kena cek air dia. Lepas tu apa lagi?
So tunggu je lah sampai dia besar. Okey, kalau microgreen ni dia tinggi dalam 2 inci, 3 inci je. Dia macam tunas. Dia punya tunas tu yang kita makan. Rasa dia sama macam pokok besar tu lah. Cuma dia keadaan kecil. So bolehlah buat masak air ke, buat masak sup ke kan. Buat ulam ke, sebagai ulam ke. Lepas tu bolehlah sekadar untuk kita tampung keperluan kita dalam masa kena lockdown tu kan. Paling tak kita ada nutrien tu kita dapat kan. Tak adalah macam teruk sangat kan. Tak ada makanan kan. Sedih lah. Okey, mana yang tak ada botol, carilah plastik air. Plastik yang jernih tu, air tu kan. Tak kisahlah plastik warna-warni pun tak kisahlah. Yang penting dia boleh tampung. Dia boleh tampung air, tampung benda lembab yang tak adalah, tak menyerap lah kiranya kan. Boleh guna juga. Tapi kalau guna plastik tu kita tak boleh nak lubangkan lah kan, terhad sikit lah. Tapi at least dia boleh guna, masih boleh guna dalam keadaan emergency. Plastik apa-apalah. Kau rasa macam terdesak sangat, carilah bekas apa-apa yang ada, gunalah. Kena fikir apa yang korang ada kat rumah tu, yang korang tak perlu nak beli, yang korang boleh guna. Okey, jangan paksa diri untuk beli. Yang penting benih dengan media. Dengan media tanam tu. Macam kalau kangkung, korang boleh guna penapis. Lepas tu ada lapik dia. Lapik bawah tu ada isi air, lepas tu isi benih kat atas tu. Tu cara mudah untuk kangkung lah. Untuk tanpa media, tapi nak kena bekas penapis. Itu pun salah satu. Tapi untuk yang air, sebaiknya korang cari air baja yang jenis air tu lah, baja AB tu. Untuk yalah pokok tu nak besar kan. Dia sampai 1-2 hari okey lah kalau air kosong. Lepas tu selepas hari ketiga, keempat sampai nak ke hari ke-10 tu dia mesti nak ada nutrien juga. Kalau tak dia orang akan kuning lah, tak ada makanan. Kalau dia tak ada makanan, lepas tu kita makan. Apa yang kita makan? Tak ada apa lah. Okey? Kita kena bagi dia baja juga. So kalau ada yang mana yang ada kompos organik, terbaik kompos organik. Kalau tak ada, carilah set-set AB, baja AB dekat luar sana. Tak perlu banyak, satu set tu dah cukup dah untuk keperluan dalam tempoh masa kena lockdown tu. Okey. Saya pun ada jual juga baja AB, tapi saya buat masa sekarang saya tak boleh nak post keluar. Saya tak nak boleh post keluar. Tapi dekat Shopee saya rasa ada set AB yang korang boleh guna. Biasa mana-mana set pun dia boleh guna untuk microgreen dan untuk sayur kangkung, untuk sayur bayam, dia sesuai. Okey, tak perlu, dia tak ada yang spesifik sangat lah. Sebab dia sesuai. Biasa baja AB sesuai untuk semua jenis pokok, daun apa semua kan, sayur daun, sayur buah. Lepas tu lagipun kita tak tanam benda tu sampai besar-besar sangat. Paling maksimum pun 20 hari. Itu je seberingkas cara untuk tanam sayur secara emergency, microgreen. Korang boleh tengok dekat YouTube lain cara tanam yang lebih jelas. Sebab saya pun baru ni buat, baru tadi tu buat. So saya pun tak ada pengalaman, tapi saya rasa itulah salah satu cara yang terbaik dalam keadaan kita sekarang. Okey. Sama-sama kita belajar perkara baru ni. Yalah selama ni saya sendiri tak pernah buat benda tu. Jadi dalam keadaan sekarang masih ada benda baru yang kita boleh buat, yang kita boleh majukan diri kita. Kalau benda ni tak jadi, sampai bila kita takkan tahu kan dalam situasi ni. Kalau kita tak tersekat dalam situasi ni, sampai bila pun kita takkan buat lah benda-benda, tak cabar diri kita dengan benda-benda macam tu. Okay. Sebab
Yelah sebab kita dah biasa leka kan. So harap korang dapat manfaat, harap korang betul bersabar. Sabar. Dah jemu kan, sabar dengan rasa jemu tu. Sebab kita pun walaupun saya boleh keluar ke kebun apa semua, tapi terasa jugalah juga panik dia tu. Okey, saya risau juga dengan yelah kita banyak manfaat sebenarnya kan. Banyak benda yang kita boleh buat dalam masa kena berkurung ni kan. Itulah dia. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang subscribe saya. Terima kasih yang sokong saya. Jangan putus asa. Cuba menanam, okey. Sebab kita ekonomi kita Malaysia sahaja. Malaysia dalam keadaan kita Malaysia ni, kita tak tahu bila boleh pulih. Okey, sebab wabak ni kena seluruh dunia. Satu bumi ni kena. Okey, kalau macam China tu of course lah, dia orang pun dah collapse lah dia orang punya ekonomi. Kita tak boleh nak harapkan ekonomi kita baik macam sebulan yang lepas, tak boleh. Ekonomi kita akan berubah. So kita kena tahan perit sekarang supaya kita boleh bina semula ekonomi kita. Baiki semula ekonomi kita. Okey, mungkin kita boleh start dengan ekonomi, dengan kita punya tekak dengan perut sendiri, supaya kita boleh bina, kita boleh jadi kuat lah untuk bina ekonomi negara kita. Tak perlu nak salahkan sesiapa, tak perlu nak tuding jari pada orang lain. Sebab segala sesuatu yang terjadi semuanya dengan izin Allah. Pastinya ada rahmat, pastinya ada mungkinlah kita rasa macam bala, tapi sedarlah kita ni pastinya ada dosa yang hanya dengan sabar dengan keadaan, sesetengah keadaan ni je yang boleh buat kita jadi bersih, buat kita rasa diampunkan. Dan syukur Alhamdulillah, macam mana pun Allah tetap bagi kita free nafas, free udara, kemampuan untuk bernafas, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk merasa apa semua. Jadi jomlah sama-sama baiki rohani, baiki fizikal, baiki emosi, baiki mentaliti. Okey. Okey, sekian dulu saya Fatonah dari Fatonah Little Heaven. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.